Pernahkah anda keliru dalam pemilihan kursus dan universiti? Gusar susahnya menjadi seorang pelajar kejuruteraan dan peluang pekerjaan setelah tamat pengajian. Bersama saya dan 3 orang ahli panel dalam sembang ilmiah secara santai, buat julung kalinya akan membincangkan satu program yang memenuhi cita rasa kini yang merangkum 4 pengkhususan. Nantikan janji temu kita pada 9 Julai 2021 8 malam di FB Live UniKL Mindset. Bersama kita rungkaikan kekeliruan dan kegusaran anda. Assalamualaikum. UniKL, kita datang. UniKL, jadi cemerlang. Universiti Kuala Lumpur mercu tanda pendidikan MARA. Sertai kami bagi pengambilan ke program persediaan diploma, ijazah dan pasca siswaza hari ini. Layari unikl.edu.my, Where knowledge is applied and dreams realized. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kembali bersama kampus UniKL Mindset, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology. Terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama kita pada malam ni. Siri live ini juga korang boleh tonton di page Facebook UniKL Kuala Lumpur Official dan juga Majlis Amanah Rakyat MARA. So yang datang pada malam ni, yang join kita malam ni, boleh share live kita pada malam ini untuk sama-sama kita kongsi manfaat daripada sesi live secara santai tapi ilmiah pada malam ini. Dan semoga anda semua setia bersama kita sehingga tamat program pada malam ini. Okey, tajuk kita pada malam ini agak interesting, menarik. Iaitu tajuk yang diberikan adalah A Frontier of Dissect. A Frontier of Dissect, saya ulang. Dan bersama kita pada malam ini ada 3 orang ahli panel yang sangat-sangat istimewa. Kenapa saya kata istimewa? Kerana mereka semua adalah head of section daripada 4 section yang berbeza di UniKL Mindset. Okey, yang pertama daripada proses engineering section yang kacak bergaya iaitu Dr. Muhammad Razali Anwar. Apa khabar Dr. Razali? Khabar baik, Assalamualaikum. Apa khabar mereka? Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat datang ke sesi live sharing kita pada malam ini, Razali. Terima kasih. Panel kita yang kedua, kalau kita tengok dari raut wajahnya terselah sifat penyayang dia, daripada section of Bioengineering Technology, Puan Farah Wahidah Ahmad Hamidi. Apa khabar Puan Farah? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Azhari. Dr. Azhari apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Puan Farah ni setahu saya tim research untuk produk kecantikan UniKL Mindset kita, Uniseri namanya. So kalau korang yang luar-luar sana, khususnya pada wanita-wanita yang minat untuk produk kecantikan, nak rupa paras flawless macam Puan Farah kita ni, boleh contact lepas ni, dapatkan tips-tips kecantikan, boleh follow ataupun bolehlah kita sama-sama lepas ni contact Puan Farah. Dan panel kita yang ketiga, cukup berkarisma orangnya, selaku head untuk 2 section. Seorang je dia ni tapi head 2 section. Karisma hebat ni. Iaitu section of environmental
and Polymer Engineering Technology, Dr. Nur Ilham Yahya. Selamat datang Dr. Ilham. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Dr. Azhari. Dr. Azhari apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut sedikit pengenalan. Unique Mindset ni Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology. Sebenarnya dah hampir 18 tahun bertapak di Bumi Alur Gajah, Melaka. Bermula dengan program Diploma Chemical Engineering Technology in Bioprocess, Environment, Polymer, Process and Food. So ada 5 bidang 5 bidang di Unique Mindset. Mula-mulanya di offer dah program diploma. Dan kini Mindset telah mempunyai program di peringkat bachelor termasuk Chemical Engineering. Tadi 5 campur 1 ada Chemical Engineering pure pula. 50% tadi campur 1 bukan setakat di peringkat diploma sehingga pengajian di peringkat master dan juga PhD. Dan tahun ini ada satu program Mindset telah buat satu penambahan iaitu Foundation in Science selama 1 tahun. Program pendek 1 tahun untuk pelajar-pelajar lepasan SPM dan sebagainya lah. Okey, kita kembali ke topik asal kita. Sesi semak ilmiah kita santai-santai je malam-malam ni. Kita telah pun berkongsi mana itu 3 panel kita akan berkongsi satu program yang sangat unik. Bagi saya dia sangat hebat, unik satu program yang dinamakan sebagai DCET Diploma in Chemical Engineering Technology, dan program ini merupakan kursus yang julung kali, program yang julung kali diperkenalkan di mana pelajar akan dapat mendalami proses pembelajaran dari segi teori dan hands-on serentak teori dan hands-on serentak di universiti selama hanya 2 tahun sahaja. Dan kemudian pelajar-pelajar akan didedahkan kepada dunia industri yang sebenar selama 6 bulan yang dinamakan sebagai latihan industri. Jadi 2 tahun setengah sahaja pelajar-pelajar dapat satu program diploma yang sangat hebat. Dan uniknya program ini di mana ia merangkumi 4 pengkhususan iaitu Sustainable Process Engineering, Advanced Material, Environmental Engineering Technology, and Sustainability serta Biotechnology and Bioengineering. Nama pengkhususan pun dah hebat. Belum cerita detail lagi ni, baru intro baru. Pelajar-pelajar akan diberi pilihan untuk memilih pengkhususan mengikut minat dan kesesuaian masing-masing seawal semester ketiga. Okey, nanti saya cerita panjang macam saya pula panel kan. Okey, sebelum tu untuk kita lebih lanjut lagi, saya jemput Dr. Razali untuk menerangkan berkenaan kelebihan program ini. Dipersilakan Dr. Razali. Okey, terima kasih Dr. Azhari. Okey, Dr. Azhari ni kalau nampak depan-depan dia pemalu sebenarnya. Okey, tapi kalau dia dah kenal lama, dia panjanglah dia punya celoteh. Okey, sebelum saya teruskan, sekali lagi nama saya Muhammad Razali bin Anwar. Okey, saya merupakan ketua jabatan ataupun head of section bagi proses engineering teknologi. Dan hari ini saya rasa amat berbesar hati kerana diberi kesempatan lagi untuk di dalam sesi FB live kita, dan kali ini malam pula. Okey. So untuk menceritakan tentang program yang julung kali, seperti yang Dr. Azhari kata tadi, julung kali yang dibangunkan di Unique Mindset, secara amnya di Unique dan secara khususnya di Unique Mindset. Nama program yang diberikan ialah Diploma in Chemical Engineering Technology. Dan bagi mengikuti kehendak pada masa kini yang mana student sekarang ni dia nak belajar panjang-panjang, dia jadi orang kata lenguh lah orang kata kan. Jadi apa yang kami buat, kami mendengar kehendak masa kini, jadi kami membuat sedikit improvisation orang kata, improvisation, dan kita redesign semula kita punya kurikulum. Yang mana program baru yang kami reka ini bersesuaian dan bertepatan dengan kehendak pada masa kini, dan dapat diselesaikan dalam tempoh yang lebih singkat iaitu 2.5 tahun. Iaitu 2 tahun saja belajar di kampus, dan
2 tahun di kampus dan 6 bulan di industri. Okay, so untuk lebih tahu, okay, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program ini, okay, so pada permulaannya saya akan menerangkan sedikit apa sebenarnya advantage, okay, ataupun benefit daripada program yang kami ketengahkan ini. Okay, jadi yang pertama, advantage yang pertama ialah program ini dapat diselesaikan dalam 2.5 tahun sahaja. Okay, sangat ringkas, sangat pendek. Okay, dan dibuka kepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Okay, tak apa, nanti entry requirement nanti saya akan terangkan di kemudian. Alright, jadi yang kedua, selain daripada tempoh pembelajaran yang pendek, yang singkat, okay, advantage yang kedua ialah jika dah belajar di diploma, okay, di peringkat diploma, misal kata dah habis diploma ni, sebab pendek kan, cepat habis. So nak melanjutkan pelajaran ke peringkat bachelor ataupun peringkat ijazah sarjana muda, okay, kita akan ada kebolehan, ada kemudahan credit transfer, okay, credit transfer yang tinggi. Bagi siapa yang tak tahu, okay, apa itu credit transfer? Credit transfer tu, okay, apa yang kita dah belajar di sewaktu diploma, okay, kita tak perlu belajar lagi sewaktu di bachelor, okay. Tapi dengan syarat mengikut bidang yang samalah, okay, diploma in chemical engineering technology dan juga bachelor is juga di dalam chemical engineering technology, okay. Jadi berapa banyak credit transfer yang membolehkan pelajar ni bawa daripada diploma ke bachelor ialah sebanyak 57 kredit. Okay, 57 kredit tu banyak ya. So bila 57 kredit tu boleh dibawa daripada diploma kepada bachelor, jadi duration ataupun jangka masa untuk kita habiskan bachelor pula dapat dikurangkan juga. Okay, tadi diploma 2.5 tahun. So bila kita bawa 57 kredit kepada bachelor, so bachelor kita akan dapat dikurangkan kepada 2.5 tahun juga. Maksudnya diploma dengan bachelor kedua-duanya kita dapat sekali hanya dalam masa 5 tahun sahaja. Okey, so saya ulang, hanya dalam 5 tahun sahaja. Okey, so kita boleh selesaikan diploma dan juga degree. Okey, tapi dengan syarat perlu enroll, okay, ataupun perlu menyambung pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda di UniKL MySet di dalam bidang chemical engineering technology. Okay, so seterusnya, advantage yang seterusnya ialah satu program kita tawarkan 4 specialization ataupun 4 pengkhususan. Okey, ada 4 pengkhususan. So pengkhususan yang pertama ialah sustainable process engineering. Okey, sustainable process engineering. So yang kedua, biotechnology and bioengineering. Okey. Yang ketiga, advanced material, dan yang keempat, environmental engineering, technology and sustainability. So bila masuk sahaja di dalam diploma in chemical engineering technology, okay, so pelajar-pelajar diberi kemudahan, okay, diberi pilihan untuk mengambil salah satu daripada 4 specialization ni tadi. Okay, so 4 specialization ni tadi kita akan ambil, macam mana kita nak tahu pelajar ni ambil specialization yang mana. So pelajar-pelajar ni akan mengambil subjek-subjek yang khusus berkaitan dengan pengkhususan tersebut. So misal kata nak ambil specialization biotechnology and bioengineering, so bermula daripada semester ketiga, okay, pelajar-pelajar akan ambil subjek yang berkaitan sahaja dengan bioteknologi dan juga bioengineering. Okay, so itu contohnya. Okay, so advantage yang seterusnya ialah selain daripada 4 pengkhususan ataupun 4 specialization ni tadi, okay, so kita mengikut kehendak trend terkini, okay, kita embedkan ataupun kita masukkan elemen-elemen professional certification.
ataupun sijil profesional. Yang mana sijil profesional ini, okey, kebanyakan parents sekarang ni dia tahulah kehendak industri ataupun kehendak market kan. Selepas anak-anak mereka habis belajar, okey, apa kelebihan yang mereka ada selain degree itu ataupun selain diploma itu, okey, apa lagi kelebihan tambahan yang ada pada pelajar-pelajar ataupun anak mereka sendiri ialah professional certification ataupun sijil profesional. So, di dalam subjek-subjek yang kami tawarkan di dalam Diploma in Chemical Engineering Technology ada dua professional certification yang kami embed, yang kami masukkan di dalam course kami tadi, di dalam subjek-subjek. Okay, so professional certification yang pertama, professional certification yang pertama ialah Smart 3D Modeling. Smart 3D Modeling Software yang mana pelajar-pelajar akan belajar di dalam engineering drawing. Kami masukkan elemen professional cert di dalam engineering drawing. So kalau kita boleh tengok di screen, di sebelah kiri, di sebelah kiri yang nampak ada gambar komputer, yang ada piping, yang ada valve tu, so itu adalah Intergraph. Nama dia Intergraph, software yang dinamakan Intergraph, yang mana software Intergraph ni kita gunakan untuk membuat modeling, plant modeling, tapi di dalam bentuk 3D. 2D dah tak pakai dah, 2D dah tak ada dah. Sekarang ni zaman moden, kita nak semua 3D, semuanya yang kita boleh tengok depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, itu adalah 3D. So itu yang pertama. So Intergraph tu tadi, at the end of the course, at the end of the subject yang pelajar ni ambil, mereka akan diberikan, will be awarded with the cert, yang mana diorang boleh bawa ke industri untuk cari kerja, dan ini menambahkan lagi keboleh pasaran mereka. So yang kedua kita tengok di sebelah kanan, di sebelah kanan kita ada ergonomic trained person. Ergonomic trained person ni kita akan embed ataupun kita masukkan di dalam industrial safety and health. Salah satu subjek kita industrial safety and health, yang mana bila bagi yang bekerja di dalam bidang safety, mereka tahu bila ada dia certificate untuk ergonomic trained person ni, dia tahu dah user ni mesti ada something, ada something extra yang diorang boleh bawa dan company boleh hire. Jadi dua professional certification ini adalah penambahbaikan yang kami masukkan, yang mana menepati kehendak pasaran sekarang. Jadi advantage yang seterusnya ialah disebabkan program ini adalah program engineering teknologi dan program ini adalah diakreditasi oleh Engineering Technology Council, Engineering Technology Council, yang mana membolehkan graduan-graduan yang lahir daripada program ini dapat bekerja di 22 negara yang bernaung di bawah Dublin Accord. Dublin Accord tu negara-negara yang mengamalkan pembelajaran di bawah Dublin Accord. Jadi pelajar-pelajar sangat mempunyai banyak kelebihan apabila bergraduasi dengan Diploma in Chemical Engineering Technology. So itu sedikit apa yang saya boleh perkatakan tentang Diploma in Chemical Engineering Technology. Jadi saya serahkan semula kepada Dr. Azhari. Terima kasih Dr. Razali, sungguh menarik, banyak advantage yang kita dapat. Selamat saya dah tua, kalau muda boleh masuk balik belajar ni, ambil balik khusus ni. Ringkas tadi program ni 5 tahun, menarik saya tengok tu, 5 tahun kita akan dapat degree dan dapat diploma dan degree selama hanya 5 tahun. Cukup jimat masa. Kemudian ada 4 khususan pula. Dan tambahan kat sini yang spesial ada professional certification. Maknanya pelajar ni habis diploma dah ada cert. Kalau cert kat luar ni, professional cert ni, kalau luar dia kos dia mahal, tapi untuk program ini dia sertakan sekali. Professional certification ni satu peluang yang sangat bagus untuk calon-calon di luar sana. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, program ini merangkumi 4 pengkhususan dan Dr. Razali pun beritahu ada 4 pengkhususan utama dalam bidang chemical engineering ni.
dan pelajar-pelajar boleh pilih pengkhususan tersebut pada semester ketiga. Okey, Puan Farah, boleh terangkan berkenaan subjek-subjek yang di-offer untuk pengkhususan bioteknologi dan bioengineering. Silakan Puan Farah. Okey, terima kasih Dr. Azhari. Sorry, mic mute pula. Saya Head of Section untuk Bioengineering Technical Section. So ada 4 pengkhususan ataupun 4 subjek daripada bioproses yang kita masukkan di dalam DCET ni. Okay, so saya nak terangkan sedikit lah mengenai subjek ni. Okay, subjek yang pertama adalah yang kita function to bioprocess technology, and then kita ada principles of microbiology and analytical methods in bioprocessing, dan yang tadi adalah techniques in bioproduct recovery. So apa bendanya nama subjek-subjek ni kan, orang dengar pun macam this kan gitu. So introduction to bioprocess technology ni adalah kita nak kenalkan student terhadap pemprosesan basic di dalam bioproses, di mana basic ataupun yang kita panggil the mother untuk bioproses ni adalah fermentation. Okay, so sebenarnya nak bawa adik-adik ataupun parents yang mendengar pada malam ini benda yang biasa kita nampak, okay, ataupun yang biasa kita guna, yang biasa kita konsum adalah, saya tunjukkan satu contoh adalah Yakult, okay, cultured drinks, lepas tu okay, dan sekarang ni kita tengah PKP, saya tak tahu masih lagi still macam nasi, semua orang sibuk nak buat roti kan, sebab kita kehabisan roti gardenia. Okay, so bila nak buat roti perlukan yeast. Okay, so yeast tu bila kita campurkan dengan air dan bila kita biarkan dia sekejap tu, kita nampak tepung tu, campuran dough tu dia akan naik dan keluar satu aroma yang sedap. So itu actually adalah fermentation process. Okay, so fermentation process adalah salah satu benda yang penting dekat dalam bioproses ni. So pelajar-pelajar yang ambil program DCET dan enroll kepada specialization bioteknologi akan belajar subjek mengenai fermentation. So mereka akan belajar bagaimana tindak balas mikrob, dan juga bila kita campurkan dengan medium air, biasanya mikrob ni memang dia akan perlukan dia akan perlukan gula untuk dia hidup, sama macam kita perlukan nasi. Dekat dalam nasi tu ada gula kan, ada karbohidrat untuk hidup. So the same thing goes with the microbe. Okay, so subjek introduction to bioprocess, kita kenalkan apakah prinsip dia, bagaimana kita nak hidupkan satu microbe, bagaimana kita nak hasilkan sesuatu produk yang ikas sebab untuk student. Dan kemudian subjek yang kedua adalah principles of microbiology. So biasa tadi kita macam pasal mikrob, kita kena kenal dia. Okay, apa yang mikrob ni suka, dia akan hidup dalam keadaan macam mana, pH berapa yang dia suka, suhu berapa yang dia suka. Lepas tu mikrob ni kita tahu dia hadir dalam macam-macam bentuk. Okay, dia dalam virus, fungi, bakteria. So pelajar akan didedahkan dengan jenis-jenis macam ni. Macam mana nak kenal pasti sesuatu mikrob tu, apa makanan tu suka. So itu yang pelajar akan belajar. Dan kemudian sebab kita dah cuba hasilkan produk, kita nak juga tahu macam mana ataupun kita nak uji kehadiran sesuatu compound, okay, dekat dalam sesuatu produk. Contohnya, okay, sekarang ni Malaysia kita memang sangat massively works on identification of compounds daripada tumbuh-tumbuhan, okay, yang akan digunakan untuk hasilkan produk-produk kesihatan, produk kecantikan, contohnya Eucerin. So bila macam tu, student ni akan didedahkan dengan satu subjek yang diambil sebagai analytical. Kita nak buat analisis apa yang ada dekat dalam beras, okay, apa yang ada dekat dalam satu jenis bunga telang. Saya suka bunga telang sebab itu adalah Eucerin. Okay, apa yang ada dekat dalam makanan tu sendiri. Dekat dalam makanan kita nak tentukan dia ada karbohidrat, dia ada protein, dia ada apa lagi, dia ada sugar. So itu adalah analisis yang pelajar akan belajar, okay, untuk subjek ketiga. Subjek keempat yang kita akan belajar adalah tech bioproduct recovery. So tadi introduction to bioprocess technology, mereka dah belajar cara nak hasilkan satu produk. Okay, contoh nak hasilkan satu produk secara fermentation, kita nak hasilkan yogurt.
tapi benda tu dalam keadaan raw, okay? Bukan dalam bentuk yang kita boleh pasarkan lagi. So kita kena proses dia supaya dia menjadi dalam bentuk yang kita boleh pasarkan. Okay? Contohnya lah, kita nak hasilkan yeast tadi yang kita nak guna untuk buat roti. So yeast tu nak dihasilkan ataupun nak dijual kena dekat dalam bentuk yang stable. Kalau yeast basah, zaman dulu saya kecil dulu, mak saya buat roti dia ataupun buat donat, yeast basah tu. Tapi yeast basah ni dia tak tahan lama. So yeast yang kita guna sekarang ni dia dalam bentuk kering, dalam bentuk powder. So dekat dalam teknik Symbio Product Recovery ni kita akan belajar macam mana nak ubah daripada bentuk liquid menjadi bentuk powder. So itu adalah sedikit mengenai bidang ataupun specialization bioteknologi. Terima kasih Puan Farah. Sangat. Luas. Boleh join makanan. Yang paling famous sekarang saya rasa kosmetik lah kot. Puan Farah pun join jenis tadi dan ada juga microbe. Saya sebenarnya minat betul microbe ni. Kalau ikut ni nak tanya banyak soalan ni, tapi sesi kita pun tak berapa panjang. Jadi saya simpan soalan untuk hari-hari akan datang. InsyaAllah seterusnya kita tengok kepada pengkhususan seterusnya. Advanced Material, Environmental Engineering Technology and Sustainability. Ni dua department ni, dua pengkhususan. Seorang pegang saya cakap tadi Karisma ni. Okey, Dr. Ilham boleh tolong terangkan pada kami apa subjek yang di-offer untuk pelajar-pelajar dalam pengkhususan tersebut. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator kita, Dr. Azahari. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar-pendengar di FB Live. Mungkin ada bakal-bakal student, adik-adik alumni daripada Universiti Kuala Lumpur MySet ataupun kawan-kawan di UniKL seluruh Malaysia. Okey. Semalam sebelum kita ber-FB Live ni, actually saya sempatlah saya semak buku sains tambahan tingkatan 5. Bab 5 berkenaan dengan bahan termaju. Maknanya adik-adik dan anak-anak lepasan SPM ni sebenarnya sudah cakna berkenaan dengan advanced material ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai bahan termaju. Okey. Bahan termaju ni ataupun advanced material ni adalah salah satu pengkhususan yang kita offer di dalam Diploma Chemical Engineering Technology UniKL MySet. Okey. Dan apa definisi bahan termaju ni? Kalau ada ibu bapa yang tak tahu apa benda lah advanced material ni kan. Okey, advanced material ni maknanya kita bagi satu penambahbaikan kepada bahan tersebut. Okey, bila kita bagi penambahbaikan, automatically in term of function dia, in term of physical dia akan dapat meningkatkan prestasi bahan tu kalau dibandingkan dengan bahan yang konvensional. Dan antara advanced material ni sebenarnya banyak contohnya logam, seramik, bahan elektronik, komposit dan polimer. So kalau semua bahan-bahan advanced material ni nak diletakkan dalam specialization, memang mustahil lah. Memang mustahil adik-adik dapat graduate dalam diploma 2.5 tahun tu. So kita pilih satu sahaja advanced material. Apabila kita buat survey, advanced material yang ini yang paling mendapat orang kata sambutan. Okay, dan digunakan secara meluas dalam industri iaitu advanced material polymer. Okay, so dalam advanced material polymer ni ada empat orang kata cabang bidang lah. Yang pertama sekali adalah yang ditawarkan di dalam course ataupun course ni kita panggil subjek subjek dalam specialization ni iaitu rubber processing, yang keduanya plastic processing, latex and science technology and also composite technology. Okay, untuk yang pertama rubber processing. Okay, rubber ni contoh rubber processing yang paling dekat, contoh produk rubber ni ataupun dalam bahasa Melayunya getah ni adalah pergi kat luar tu tengok tayar kenderaan kita. Okay, tayar kenderaan tu adalah salah satu daripada produk polimer, getah. Okay, bagaimana tayar kenderaan tu terhasil? Okay, melalui proses yang kita namakan sebagai proses vulkanisasi. Okey, proses vulkanisasi ni atau vulcanization ni adalah proses mencampurkan getah asli itu tadi dengan bahan-bahan tertentu.
So bila dah campurkan dengan bahan-bahan tertentu, automatically karakteristik dia akan ditambah baik. Okey, getah tadi akan jadi lebih kenyal, lebih tahan lama dan lebih kuat berbanding dengan getah asli. Itu salah satu daripada contoh advanced material. Okey, dan yang keduanya plastik. Okey, saya tahu dalam buku tu adik-adik tahu bahawa plastik ni merupakan polimer sintetik yang merupakan yang diperolehi daripada petrochemical produk. Okey. Dan adik dah belajar berkenaan dengan polyethylene, saya tengok. Ada bermacam-macam poli adik dah belajar di dalam tingkatan 5 tu secara teori, betul? Okey, tapi di UniKL Mindset nanti adik-adik bukan saja belajar teori. Teorinya hanya sikit saja. Okey, lebih kepada kemahiran, 60% kemahiran. Adik-adik akan bermain-main dengan mesin. Okey, kalau dekat tingkatan 5 hanya tahu berkenaan dengan teorinya tadi, plastik adalah polimer sintetik. Okey, mungkin teringin nak buat botol air itu tadi. Okey, adik-adik boleh datang ke Mindset. Okey, di Mindset ada botolnya untuk membuat ada botol tu tadi. Okey, ada botol, adik-adik boleh masuk ke dalam lab nanti akan buat sendiri botol tu. Okey, untuk specialization advanced material. Okay. Untuk pengetahuan adik-adik juga, UniKL Mindset ni merupakan sebuah TVET University. Tahu tak apa itu TVET University? TVET University ni, UniKL ni adalah merupakan sebuah universiti yang telah diberi mandat oleh Kerajaan Malaysia untuk menjalankan program TVET. Di mana UniKL akan melahirkan tenaga kerja mahir tempatan yang mempunyai kemahiran tinggi. Sebab tu saya cakap tadi, belajar teori tu sikit je, belajar kemahiran tu yang lebih. Adik-adik akan bermain-main dengan mesin, dan adik-adik akan 3 jam lepas tu terhasilnya produk tu. So di UniKL ni kita akan bagi adik-adik dengan 2 kemahiran. Satu kemahiran teknikal, satu lagi kemahiran sosial. Kita tahu melalui kajian daripada industri juga, 2 kemahiran ini sangat penting. Kalau adik-adik nak tembus ke sektor industri, kemahiran teknikal dan kemahiran sosial ni penting. Maknanya pandai bercakap, boleh membuat presentation, boleh memberikan pendapat. Okey. Itu untuk specialization advanced material. Boleh nampak tak dekat sini? Dia berkenaan dengan polymer material ya. Yang kedua, specialization environmental engineering technology. Kalaulah adik-adik ataupun anak-anak yang berminat sangat dengan alam sekitar ni, cinta ke alam sekitar, nak ke alam sekitar yang bersih dan berminat berkenaan dengan pemeliharaan alam sekitar, ekologi, pemanasan global, nak tahu tentang tenaga alternatif ataupun nak tahu berkenaan dengan pengurusan sisa domestik. Tahu tak apa itu pengurusan sisa domestik? Pengurusan sisa domestik tu adalah pengurusan sampah sarap kita kat rumah tu. Tahu tak adik-adik, sepanjang PKP ni, 33,000 tan sampah di-generate di kawasan perumahan. Berapa banyaknya tu, adik beli food panda tak habis, buang ke dalam tong sampah. Kemudian ada lori sampah angkat kan. Semuanya itu ada pengurusan yang sistematik kalau di Malaysia lah. Dan juga di dunia pun memang ada pengurusan yang sistematik. Itulah salah satu subjek yang adik-adik akan belajar di dalam environmental engineering technology. Dan kalau kita tengok dalam specialization environmental engineering technology dan juga advanced material, subjek-subjek yang dipilih, kalau environmental engineering technology ni kita ada subjek wastewater treatment technology, kita ada subjek air pollution control technology, kita ada subjek solid and hazardous waste management. Kenapa subjek-subjek ini dipilih? Sebenarnya kita bukan suka-hati letak je subjek apa Kita buat ni berdasarkan kajian kita. Sebelum kita pilih subjek-subjek yang untuk diletakkan dalam specialization, kita telah membuat survey dan kita telah membuat kajian apa yang diperlukan oleh industri di luar sana. Itu yang kita bagi kepada adik-adik. Sebab kita di universiti ni, kita serve kepada universiti.
Okay, kita lahirkan produk-produk untuk digunakan untuk industri. Sebab tu kita memerlukan kita memerlukan apakah kepakaran yang diperlukan oleh industri. Okay, kalau kita tengok subjek wastewater treatment technology, sekarang tengah isu sungai tercemar dekat Pasir Gudang. Isu masalah air di Semenyih, betul. Isu pembuangan sisa toksik. Kalau semalam saya tengok TV3 tengah hangat di Selangor juga berkenaan dengan pembuangan sisa toksik secara haram. Itu semua di bawah subjek solid and hazardous waste management. Adik-adik akan diberi pengetahuan bagaimanakah cara untuk menguruskan sisa pepejal ataupun sisa domestik daripada rumah dan sisa daripada industri secara terurus dan juga selamat. Okey, itulah dia penerangan berkenaan dengan dua pengkhususan dalam Diploma Chemical Engineering Technology, iaitu Advanced Material, dan yang kedua Environmental Engineering Technology and Sustainability. Terima kasih Dr. Okay, back to you. Penerangan yang jelas, padat. So adik-adik sekalian yang penonton-penonton di luar sana yang sedang tengok live kita ni, boleh dengar kan penerangan daripada tiga panel kita tadi tu. Maknanya apa yang course subjek-subjek yang di-offer di setiap department ni, kita belum masuk satu lagi ada baru selesai 2 department, dah semangat dah ni Memang kursus-kursus yang ditawarkan mengikut trend terkini, mengikut trend semasa, kehendak pasaran. Sebab tu memang program ni sangat special. Okey, kita pergi ke pengkhususan terakhir, Sustainable Process Engineering. Kita mohon Dr. Razandi terangkan subjek-subjek yang di-offer untuk pengkhususan ini. Okey, terima kasih Dr. Azhari. Kembali kepada saya. Alright, okey, jadi pengkhususan yang terakhir iaitu Sustainable Process Engineering. Okey, so seperti yang saya katakan tadi, pelajar-pelajar akan mula untuk memilih specialization pada semester ketiga. Semester ketiga iaitu tahun kedua di kampus. Semester 1, semester 2 1 tahun, semester ketiga adalah tahun yang kedua. So kat situ pelajar akan mula mengambil subjek-subjek yang kita bincangkan. Daripada 2 panel tadi, termasuk saya sekarang ni. So subjek-subjek ni akan diambil oleh pelajar bermula pada semester ketiga. So setiap specialization akan ada 4 subjek yang khusus. Ada 4 subjek yang khusus. Jadi untuk Sustainable Process Engineering specialization, kebanyakannya pelajar akan belajar mengenai pemprosesan. Ada banyak pemprosesan. So antara subjek-subjek yang berkait dengan pemprosesan ni ialah, yang pertama ialah Plant Utility and Maintenance. Plant Utility and Maintenance, bila kita tengok kat situ perkataan plant ataupun logi, logi ada banyak mana, bukan logi yang tu. So logi ni adalah plant. Plant yang mana setiap plant akan ada pemprosesan yang tersendiri. So pemprosesan ini tadi sama ada pemprosesan tindak balas, pemprosesan pengasingan ataupun separation, dan juga pemprosesan yang berkaitan dengan komoditi di Malaysia. So specialization ini akan mengajar pelajar-pelajar mengenai semua pemprosesan ini. So selain daripada itu, ada juga subjek iaitu Petroleum and Petrochemical Engineering. Yang mana memanglah macam yang saya sebut tadi, komoditi di Malaysia. Komoditi di Malaysia yang besar ataupun income negara yang besar iaitu petroleum. So bila saya teringatlah dulu bila belajar waktu saya di dalam bidang chemical engineering, antara sebab pelajar-pelajar untuk ambil chemical engineering ialah petroleum. Adalah petroleum. So bila masuk chemical, kerjanya adalah petroleum. Chemical sahaja petroleum. Tapi itu adalah sebenarnya ada sedikit salah tanggapan di situ sebenarnya. Memang chemical engineering keluar je, habis je bergraduasi saja. Petroleum memang adalah salah satu bidang yang kebanyakannya chemical engineering akan ceburi. So di dalam specialization ini, course yang akan subjek
yang akan diajar, salah satunya ialah petroleum, dan kita akan ajar pemprosesan petroleum. Okay, bukan saja, okay, kalau petroleum kita tengok kita ada di offshore. Okay, offshore adalah di tengah laut tu. Okay, so kita akan belajar bermula bukan daripada offshore tetapi daripada onshore. Onshore adalah apabila minyak tu dah dipam bawa naik dan dibawa ke darat. Okay, bermula daripada darat sehingga dia menjadi produk dia. Okay, itu adalah pemprosesan yang kita akan ajar. Okay, pemprosesan itu. Okay, tetapi janganlah kata tak lengkap ni, tak lengkap. No, tidak. Sebenarnya apa yang kita belajar di apa yang berada, pemprosesan yang berada di offshore, okay, sebenarnya ada juga di onshore. Okay, contohnya distillation column, okay, separation. Okay, so semua itu berada di offshore, tetapi untuk further pemprosesan, okay, dia akan buat di onshore. Okay, so di onshore ni kita akan belajar macam mana petroleum yang daripada hitam tu kita hasilkan, kita akan bahagikan kepada dia punya fraction dia. Okay, dan daripada fraction yang dah dibahagikan tu, kita akan further kepada proses yang seterusnya sehingga menjadi produk yang baru. Okay, contohnya kita punya tong gas. Okay, gas memasak kita. Gas memasak kita adalah butane. Okay, butane tu, okay, kita akan belajar macam mana butane tu terhasil, okay, daripada fraction petroleum itu tadi. Okay, so itu adalah pemprosesan. Okay, so selain daripada itu ada juga pengkhususan sustainable process engineering juga akan mengajar mengenai plant maintenance and inspection. Okay, layan dia Jafar. so salah satu pekerjaan di industri, okay, kalau kita tengok dekat kilang tu ada inspektor, okay, bukan inspektor polis tetapi inspektor kilang. Okay, so inspektor kilang tu, okay, kita akan belajar how to inspect. Okay, kita dah ada proses semua, so kita kena belajar dua-dua side, orang yang membuat proses dan juga orang yang evaluate the process, which is the inspector. Okay, so di dalam plant maintenance and inspector, kita akan belajar inspection, kita akan belajar mengenai itu. Okay, so yang terakhir ialah, okay, macam saya kata tadilah, bila chemical engineering, petroleum. Chemical engineering, petroleum. So salah tanggapannya kat situ ialah, selain daripada chemical engineering pergi kepada petroleum, ada lagi satu komoditi yang terbesar di Malaysia iaitu kelapa sawit. Okay, kelapa sawit juga adalah salah satu cabang chemical engineering, yang mana habis dia bergraduasi sahaja daripada chemical engineering teknologi. Okay, salah satu industri komoditi yang terbesar iaitu kelapa sawit juga memerlukan chemical engineering teknologi. Okay, so pemprosesan kelapa sawit daripada CPO, crude palm oil, okay, kepada kita ada refining. Okay, refining tu kita akan belajar. Okay, pelajar-pelajar akan belajar di situ. Dan satu kelebihan di UniKL Mindset, kita ada pilot plant. Okay, yang mana pilot plant ni, okay, plant ni adalah besar. Okay, mula-mula saya masuk pun terkejut tengok plant yang besar. Yang mana plant ni, okay, kita tiru, bukanlah kita tiru. Okay, equipment semua ada di industri, yang mana kita bawa, okay, equipment industri tu ke dalam UniKL Mindset, dan pelajar memang akan belajar equipment yang memang ada di industri. Okay, jadi memang market perlukanlah, okay, pelajar-pelajar yang punya dah lah belajar teori, belajar pula hands on. Okay, so bila bergraduasi mereka sangat berkebolehan di dalam macam-macam pemprosesan. Okay, so itu adalah matlamat di UniKL Mindset jugalah di dalam pengkhususan program ini. Okay, so balik semula kepada Dr. Azhari. Ya, terima kasih Dr. Razali. Menarik. Di 4 pengkhususan yang dibentangkan sebentar tadi, diterangkan sebentar tadi, setiap subjek atau kos yang di-offer bagi saya sungguh wow, sangat menarik. Semua adalah ikut trend semasa dan ada perkaitannya. Dan pelajar juga boleh pilih subjek-subjek ini di awal semester ketiga. Dia orang dah boleh pilih pengkhususan mana yang dia orang nak. Dan sebenarnya bidang-bidang yang dia offer ni, kalau kita keluar rumah kita, sebenarnya apa yang nampak depan mata kita tu dah berkaitan. Semua berkaitan dengan bidang-bidang subjek yang dia offer. Okey, sebelum tu kita rasa kita kena break sekejap. Nanti kita akan sambung untuk panaskan lagi kerusi ahli panel kita dengan soalan daripada
komen pun ada banyak soalan. Korang yang di luar sana yang nak tanya boleh tak kat komen ya. Sempat masa insya-Allah kita jawab. Dan kalau tak kesempatan kita akan jawab melalui Facebook kita lah. So sebelum nanti kita akan bincangkan tentang career prospek, jawatan yang boleh disandang oleh calon-calon dan pelajar-pelajar. Kita rehat sebentar dan setia bersama kita insya-Allah sampai habis. Okay, kita rehat sekejap. Okey, kembali kita untuk round seterusnya. Saya baca sikit soalan-soalan yang singkat-singkat jawapannya kita boleh bentang. Nanti akhir program ni sampai habis round kita akan bagi kepada ahli panel untuk kupas supaya dapat lebih teliti lah, lebih detail jawapan dia. Diploma Chemical Engineering Teknologi sebelum ini dah laku dan dikenali di industri. Bagaimana program baru boleh dijamin untuk kekalkan kecemerlangan yang sama seperti yang sebelum ini? Ahli panel mana yang mau jawab? Masa Dr. Razali boleh jawab soalan ini? Okay, good question. Okay, so terima kasih kepada yang bertanya. Okay, jadi untuk, memang sebelum ni laku, memang laku keras lah, keluar je memang semua orang sambar, untuk ambil kerja. Jadi macam mana kita ingin meneruskan kecemerlangan itu. Macam yang saya kata tadi, yang pertama, kita mengikut trend terkini, yang mana kita embedkan, kita masukkan professional certification ni. Professional certification. Kadang-kadang ada company, dia nak tengok, misal kata kalau pergi ke interview, pergi kepada interview. Kedua-dua pelajar ni ada chemical engineering teknologi atau chemical engineering macam tu. Jadi nak tahu, nak pilih yang mana satu ni. So kita tengok apa ada kelebihan pada student ni. Walaupun company dia ataupun employer ni dia tak menggunakan pun yang contohnya professional cert yang tadi tu, tapi bila dia tengok student ni ada berkebolehan, ada extra di situ, so di situlah di mana kita boleh katakan pelajar-pelajar yang daripada chemical engineering diploma chemical engineering teknologi ini lebih cemerlang daripada yang terdahulu. Sebab apa? Ada extra value kat situ. So kalau kita beli barang pun ada dua benda kan, mesti kita tengok mana yang lebih baik. So bila dua benda ni adalah sama, so kita tengok satu benda ataupun benda kecil yang sedikit lebih daripada benda yang lagi satu tu, so kita akan pilih benda yang lebih sedikit itu. So bagi menjawab bagaimana kita meneruskan tradisi kecemerlangan itu, ialah kita ada professional certification. Okey, terima kasih Dr. Razali. Saya pilih satu soalan lagi untuk macam mana mahu kenal pasti kebolehan pelajar dalam specialization mana satu? Daripada Puan Zaitun Mat. Okey, kita minta Puan Farah boleh jawab soalan ni? Okey, soalan mengenai nak kenal specialization. Sebenarnya pelajar ni pun dia ada kecenderungan dia sendiri.
okay, waktu dia dah enroll ke program tersebut. Okay. Dan bila dia berada di dalam program ni, kita sendiri juga akan kenalkan dia, pelajar, pensyarah akan kenalkan student tu apa kegunaan program-program ini. Contohnya macam tadi Dr. Ilham cerita pasal advanced material. So there will be a time that kita akan kenalkan student, kita akan terangkan kepada student, okay, apa projek, apa maksudnya program ini, apa maksudnya program bioproses. Dan satu lagi, di UniKL juga pelajar semuanya akan attach dengan academic advisor. So academic advisor juga akan bertanggungjawab untuk menasihati pelajar, okay, untuk advise dia punya advisee ataupun student untuk melihat apa kecenderungan dia di mana. Okay. So itu adalah salah satu cara lah untuk kita kenal pasti, dan satu lagi kita juga beri kebebasan kepada pelajar untuk mereka memilih, okay, bidang mana yang mereka minat, dan juga kita akan guide mereka lah. Terima kasih Puan Farah. Jawapan. Okey, kita nak teruskan round seterusnya. Lepas ni kita akan pergi kepada soalan-soalan. Kita masih ada beberapa round, tak sempat pula malam ni. Okey, kita pergi ke round seterusnya, career prospect. Ini penting ni, pelajar-pelajar ni masuk universiti apa dia nak, fikir nak kerja. Itu lah career apa yang dia orang boleh ceburi. So kita tengok pada 4 pengkhususan yang telah diterangkan, dibentang oleh ahli panel tadi beserta subjek-subjek yang ditawarkan. Saya nampak ianya betul-betul bertepatan dengan polisi kerajaan jangka pendek, iaitu socio-economic drivers post-pandemic, dan juga program ataupun polisi kerajaan jangka panjang Green Technology Master Plan 2017 hingga 2030. Dia punya jangkaan dia tu rangka kerja yang telah dibuat oleh kerajaan, polisi kerajaan kita. So merujuk kepada kos yang ditawarkan bagi pengkhususan Advanced Material and Environmental Engineering Technology, boleh tak Dr. Ilham jelaskan career prospect untuk graduan program ini untuk pengkhususan yang Dr. Ilham terangkan tadi? Silakan. Okey, terima kasih Dr. Azhari atas soalan itu tadi berkenaan dengan career prospect untuk dua pengkhususan, iaitu pengkhususan Advanced Material dan juga pengkhususan Environmental Engineering Technology and Sustainability dalam Diploma Chemical Engineering Technology di UniKL MySet ni. Okey, untuk program polymer ni, untuk program Advanced Material Polymer ni, polimer ni mungkin kita dengar sesuatu yang sangat spesifik untuk industri. Tetapi sebenarnya sebahagian besar daripada industri, terutamanya industri di Malaysia sendiri, adalah berasaskan produk yang dihasilkan adalah berasaskan polimer. Tak ada final product ataupun raw materialnya adalah daripada polymer based material. Okay. So polimer-polimer yang digunakan ini boleh diaplikasikan dalam polimer yang kita hasilkan ni boleh digunakan dalam industri seperti industri aeroangkasa, industri automotif, industri elektronik, pembungkusan of course, kita punya food packaging, still dalam plastik tu, industri perubatan, dan sekarang ni kita punya PPE, mask, glove, face shield, all that is coming from a polymer product. Di waktu pandemik ni sebenarnya telah memberi kesan yang sangat besar terhadap industri polimer di negara kita. Di mana pembuatan glove mendapat demand lebih daripada 200%. Dan ini secara tidak langsung membuka banyak peluang pekerjaan berkenaan dengan pembuatan polimer. Saya ingin memetik satu kenyataan akhbar daripada mantan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rubber Council kepada Berita Harian Online bahawa dalam situasi pandemik sekarang ni, industri polimer iaitu getah telah menuai hasilnya, di mana nilai ekspornya telah mencecah sehingga 40 bilion pada tahun 2020. Ini adalah merupakan paras yang tertinggi
Okey, dan benda ni kita dapat manfaat, benda ni industri getah dapat manfaat di waktu pandemik COVID-19 ni. Okey. Selain daripada itu, sarung tangan getah sahaja telah menyumbang sekitar 86% kepada ekspor produk getah di Malaysia. Okey, produk raba tadi tu, okey, dalam apa tu bahasanya adalah getah lah kan. So di peringkat global pula, di peringkat global Malaysia sebenarnya telah menyumbang lebih kepada 60% kepada permintaan sarung tangan dunia. Okay, maka dengan itu saya sangat optimis bahawa program Diploma Chemical Engineering Technology ini dengan pengkhususan advanced material ni akan membuka lebih peluang kepada graduan-graduan untuk mendapat peluang pekerjaan. Okey, berkenaan dengan specialization satu lagi specialization Environmental Engineering Technology and Sustainability. Okey, saya boleh katakan semua industri hari ini dia memerlukan graduan alam sekitar, okay, dalam bidang alam sekitar. Terutama apabila kita lihat isu-isu yang macam saya cakapkan dalam round yang pertama tadi, isu-isu pencemaran sungai, pembuangan sisa toksik, okay, macam mana kita nak monitor asap yang keluar daripada start di kilang-kilang ataupun di industri. Okay, kita memerlukan kepakaran dalam bidang alam sekitar. Okay, itu yang adik-adik akan pelajari di dalam specialization Environmental Engineering Technology and Sustainability di UniKL MISET. Okay, selain daripada itu, okay, contohnya saya ambil satu contoh kerja yang mungkin ada ibu bapa juga yang menonton FB Live ni. Okay, kerja-kerja yang melibatkan kelulusan kesan penilaian alam sekitar iaitu kelulusan EIA. Seperti projek pembangunan bandar baru, okey, projek pembangunan tapak perindustrian baru, okey, pegawai alam sekitar diperlukan di situ. Okey, untuk membuat tinjauan dan pemerhatian tapak. Okey, sebelum apa-apa kelulusan okey boleh dibuat. Okey, manakala di sektor industri pula, okey, pegawai ataupun juru teknik dalam bidang alam sekitar ni diperlukan untuk memantau operasi di industri. Okey. Okey. Itu dia penerangan daripada saya Dr. Azahari berkenaan dengan career prospect. Mungkin sesi yang ketiga nanti saya akan ulas dengan lebih lanjut lagi. Terima kasih Dr. Ilham, terima kasih. Cukup luas sebenarnya career prospect, baru dua pengkhususan diceritakan. Mungkin di sebalik ujian ada hikmah kan, di sebalik kita mengalami ujian COVID-19, Allah Ta'ala buka juga peluang kerja untuk bidang makin melonjak bidang getah dan polimer ni lah. Jadi kita pun sama-sama doa orang yang sahabat-sahabat kita ataupun seluruh rakyat Malaysia yang mengalami masalah pandemik COVID-19 ni, moga-moga mereka tabah dan Allah Ta'ala angkat COVID-19 secepat yang mungkin. Okey, kita nak pergi ke pengkhususan seterusnya. Tadi baru dua pengkhususan, belum masuk yang seterusnya lagi. Okey, saya nak merujuk kepada pengkhususan seterusnya, Biotechnology and Bioengineering. Kita mohon Puan Farah jelaskan. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Azahari. Untuk bioproses pula ataupun bioteknologi, saya suka nak bawa penonton ataupun adik-adik yang mendengar malam ini, bioproses bukannya belajar biologi macam yang belajar dekat sekolah. Okay, dekat sekolah ada banyak topik yang you belajar dari biologi, belajar pasal plant, belajar pasal sekarang saya tengok yang silibus terbaru ada masuk genetic engineering semua tu. Okey, tak, biologi bukan belajar, bioproses bukan belajar cara nak bedah katak. Tak sama. Tidak sama sekali, okay. But kalau adik-adik yang ambil specialization, bukan specialization, yang dalam pelajar aliran sains, the last topic which is genetic engineering, itu adalah di dalam biotechnology ataupun bioproses. Dan untuk adik-adik yang di dalam aliran lain yang mengambil subjek sains, the first topic ataupun yang you belajar dalam chapter pertama itu, which is microorganism, itu adalah salah satu part di dalam bioproses. Okay, macam yang saya ceritakan tadi, kita akan belajar mengenai microorganism, apa fungsi microorganism, dekat mana kita nak gunakan
Okay. So sebenarnya proses bukan biologi, tak sama langsung sama sekali. Kita adalah salah satu sikit biologi. Okay, so dekat mana kita nak aplikasikan ataupun apa career prospect untuk graduate dalam bidang bioproses ini. Okay, sebenarnya ada sangat banyak. Okay, sebab apa je benda yang berkaitan dengan kehidupan itu adalah biologi, itu adalah bio. Okay. Contohnya tumbuhan, kita nak memproseskan tumbuhan, itu adalah kita proseskan tumbuhan secara semula jadi atau secara biologi. Okay, macam sekarang ni kita yang seperti saya sebutkan tadi, kita banyak nak menghasilkan produk-produk secara semula jadi, secara alami, secara natural. Sebab apa? Orang nak mengelakkan daripada kesan-kesan jangkitan ataupun alergik. Ada setengah orang dia alergik dengan setengah jenis bahan kimia, suka pakai produk yang natural. Okay. So contohlah, saya suka bidang kecantikan, so saya suka bidang kecantikan. So dia tak boleh guna pencuci muka ataupun dia tak boleh cleanser ataupun produk yang berasaskan kimia. Mereka penimba alih kepada bahan semula jadi. So daripada mana adalah daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan satu yang paling utama ataupun melalui proses fermentation tadi. Kalau ada ibu-ibu yang menonton, wanita yang menonton malam ni, produk yang terkenal adalah SK2 yang dihasilkan melalui proses fermentation ataupun micellar, itu adalah dihasilkan proses. Di situ adalah menunjukkan application bioproses itu dalam bidang cosmeceutical, dan juga satu lagi kita panggil bidang nutraceutical. Okay, so di mana kita mengaplikasikan, kita mengambil bahan-bahan aktif yang tertentu daripada tumbuhan, daripada haiwan, dan kita masukkan ke dalam produk-produk yang diperlukan. Okay. Selain daripada itu, suka juga saya nak relatekan dengan keadaan semasa dengan keadaan COVID ni, di mana negara kita tengah mengedarkan vaksin kepada petul rakyat. Okay. So satu bidang bioproses yang masuk adalah dalam bidang pharmaceutical. Kita tak jadi pharmacist, kita tak hasilkan ubat, tapi kita terlibat di dalam penghasilan ubat itu. Okay, sesuatu ubat tu dia perlu dihasilkan dalam keadaan yang sangat teliti, di mana satu keadaan itu adalah good manufacturing practice. So di dalam bidang bioproses didedahkan dengan keadaan sebegini. Dia tak boleh dihasilkan dalam keadaan kilang yang terbuka, dalam keadaan penuh yang tak boleh. Sebab apa? Ubat yang dihasilkan, tak kira lah apa je jenis ubat kan, tak akan dapat dihasilkan dalam keadaan tadi. Pelajar perlu tahu, so kita akan kepada pelajar di bidang bioproses ini dalam mengenai GMP ataupun good manufacturing process tadi. Macam mana akan sesuai apa jenis suhu yang sesuai, apa jenis piping yang sesuai, bagaimana cara uruskan sisa buangan yang sesuai. Semua itu perlu kira. Okay. Dan antara lain lagi yang mereka boleh masuk adalah di dalam agensi kerajaan, dalam research, contohnya di NPOB, namakan sedikit dalam jabatan kimia juga sendiri. Okay. Dan daripada itu, kita juga boleh terlibat di dalam bidang-bidang seperti bidang bioplastik. Kita dah tak nak dah terlampau banyak plastik yang ada di dunia ni. Sorry Dr. Ilham, okay? Kita tak kontradik kita kawan, okay? So sekarang ni kita nak menghasilkan lebih banyak plastik yang boleh degradable. Okay? Sebab satu plastik bag akan mengambil masa lebih daripada 50 tahun untuk terurai. Just imagine setiap hari kita beli barang, dalam plastik. So rumah pun dah ada banyak plastik bag. So macam mana nak buat? Kalau kita bakar, dia menghasilkan gas yang sangat toksik. So what do we do adalah kita hasilkan bioplastik. So di situ adalah di mana orang polimer ataupun dari advanced material bekerjasama dengan daripada proses dan kita hasilkan bioplastik, di mana plastik itu boleh terurai dengan lebih cepat. Dan juga di dalam perawatan atau perawatan sisa. Okay, kita gunakan ada bakteria. Sebenarnya setiap satu benda yang Allah jadikan dekat dunia ni adanya. Bakteria ni sendiri ada banyak kegunaan dia. Kita boleh gunakan untuk menghuraikan waste. Okay, gunakan bakteria untuk menghasilkan kompos. Kompos itu boleh menjadi baja yang semula jadi kepada tumbuh-tumbuhan. So itu adalah di antara bidang-bidang yang kita boleh aplikasikan bioproses ini. Okay.
Terima kasih Dr. Azari. Terima kasih Puan Farah. Suka saya quote ayat Puan Farah tadi. Apa yang berkaitan dengan kehidupan itu berkaitan biologi. Wah, saya suka dia quote tu. So dari segi daripada bidang biologi, daripada tumbuhan sampai ke boleh menangani masalah COVID ya, farmaseutika tadi kan, memang sangat-sangat meluas bidang bioteknologi sekarang ni. Okey, terima kasih Puan Farah. Okey, sebenarnya saya rasa ramai berpendapat graduan yang ikut program chemical engineering ni lebih merujuk kepada industri oil and gas. So semua nak tumpu kat situ je. Gaya dia macam itu je ruang yang dia ada. Saya rasa sebenarnya meluas lagi. So kita minta Dr. Azari terangkan program ini apakah prospek-prospek lain bagi graduan yang mampu mereka ceburi selepas tamatlah program ini. Silakan Dr. Azari. Okey, terima kasih Dr. Azari. Okey, macam yang saya katakan tadi, okey, kita tak dapat lari daripada persepsi masyarakat lah bila chemical engineering, petroleum. Chemical engineering, petroleum. Okey, walaupun memang itu, memang ya, tapi bukan itu sahaja. Okey, ada luas lagi. Alright. Okey, jadi saya ingin menyentuh career prospect ni daripada segi kehendak kerajaan. Okey, kita bukan buat program yang short sendiri orang kata. Bukan, tidak. Okay, so kita buat program, okay, kita tengok apa kehendak kerajaan ataupun kehendak negara kita, manpower yang diperlukan. So kita buat program yang mereka perlukan, yang akan menghasilkan manpower ataupun pekerja-pekerja yang boleh memberi khidmat kepada negara dan juga kerajaan. Okay, so saya menyentuh sedikit, okay, dengan suasana pandemik kita ni, okay. So bila kita tengok pandemik, okay, bila kita tengok pandemik ni banyak yang lumpuh lah, banyak yang lumpuh. Tetapi seperti mana yang Dr. Ilham kata tadi, okay, Madam Farah kata tadi, okay, walaupun pandemik itu melumpuhkan, tetapi dia tidak berjaya melumpuhkan salah satu bidang yang berkaitan dengan chemical engineering teknologi lah, okay. So kat sini saya ingin bawa pendekatan yang mana daripada Ministry of Science, Technology and Innovation, MOSTI. So dia mengeluarkan orang kata satu artikel yang mana bila dikaji semula, okay, ada beberapa socio-economic post-pandemic driver, okay, driver ataupun yang membawa, okay, yang still, yang orang kata boleh go on lagi lah, okay, this industry boleh go on lagi lah walaupun selepas pandemik, okay. So antaranya ialah energy, okay, smart technology system, water and food transportation, okay. So bila kita tengok driver yang dinyatakan oleh MOSTI ni tadi, okay, yang dia kebal pandemik ni tadi ya, semuanya yang berkaitan dengan chemical engineering teknologi. Kalau petroleum tu of course, okay, dan daripada segi bidang energi itu sendiri, okay, memang kos yang kami tawarkan, okay, kebanyakannya dapat menceburi bidang energi itu tadi, okay. So selain daripada itu, smart technology and system. Okay, so bila kita tengok keperluan ini, kita tahu, okay, yang mana walaupun kita belajar chemical engineering teknologi, so selepas habis bekerja, so mereka boleh bekerja di rumah, orang kata totally bekerja di rumah ataupun bekerja di sebalik skrin. Yang mana, okay, itu sebabnya tadi, okay, kita embedkan professional certification yang berkaitan dengan perkara-perkara smart technology and system seperti integraf itu tadi. So integraf tu tadi membolehkan graduan bukan saja boleh bekerja di lapangan, okay, di field, tetapi mereka juga boleh bekerja di sebalik skrin, okay. So selain daripada itu, okay, socio-economic post pandemic, selain daripada itu ada juga sekarang ni di era pemodenan, okay, di era pemodenan industri revolusi 4.0, okay, industry revolution 4.0, okay. So saya tadi pun ada tengok juga komen-komen tu ada yang mengatakan macam mana ada kekaitan dengan industri IR 4.0 ni. Yes, memang ada, soalan yang baik, memang ada, okay. Yang macam tadi saya katakan tadi,
contoh yang saya terangkan daripada tadi pun Intergraph ataupun Smart 3D Modeling Software itu pun tadi memang di dalam salah satu boleh dikategorikan sebagai salah satu pilar ataupun tiang untuk IR 4.0 itu tadi. Okay. So bukan itu saja, ada lagi subjek-subjek lain seperti additive manufacturing, disebabkan dalam chemical engineering kita ada FYP. So additive manufacturing juga salah satu cabang ataupun pilar bagi IR 4.0. Okay, so selain daripada itu, kita ada juga yang berkaitan dengan polisi jangka panjang. Polisi jangka panjang iaitu Green Technology Master Plan. Okay, Green Technology Master Plan ni juga antara cabang-cabang dia yang memang kerajaan memandang sehingga ke depan ialah waste sector, water sector, energy, still energy, biofuel and also research. Yang mana bila saya tengok setiap satu kriteria Green Technology perlukan ini memang setiap subjek-subjek yang kami ajar memang bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh kerajaan. So selain daripada itu ada survey yang telah dibuat. Ada survey yang telah dibuat yang mana dia akan kita survey setiap negara. Setiap negara tu apakah teknologi yang semakin orang kata kian muncul, kian membangun. So antaranya ialah bioteknologi, green teknologi dan juga nanoteknologi. Yang mana ini berkaitan dengan yang Dr. Ilham dan juga Madam Farah punya specialization tadi lah. So bila kita dekat situ, kurikulum kita design berdasarkan kehendak kerajaan, dan walaupun polisi yang sekarang ni sudah habis dan kita masuk dan kerajaan Malaysia masuk kepada the next generation of policy, next generation of industrial revolution, the next green technology master plan, still kita punya graduan masih relevan sehingga ke generasi-generasi yang seterusnya. So daripada situ bila kita tengok ada banyak polisi yang berkaitan dengan kita, so maksudnya banyak juga peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada graduan kita. So jangan risau, memang graduan kita adalah graduan yang berkeboleh pasaran yang tinggi. Balik kepada Dr. Azhari. Terima kasih Dr. Razali. Luas, sangat-sangat luas sebenarnya career opportunity yang boleh diceburi oleh pelajar-pelajar yang mengikuti program yang ditawarkan ini. So dengan penjelasan yang diberikan oleh ahli panel kita dapat faham bidang chemical engineering, spesifiknya program Diploma in Chemical Engineering Technology yang ditawarkan di UniKL MySet sebenarnya mempunyai career prospek yang sangat-sangat luas. So ini membuka fikiran kita, fikiran pelajar-pelajar di luar sana, bukan hanya oil and gas, banyak, sangat-sangat luas daripada bioteknologi yang diterangkan Puan Farah, polymer environment yang diterangkan oleh Dr. Ilham, yang Dr. Razali baru terangkan, sangat-sangat meluas. Untuk dah dengar career prospek ni, boleh tak Dr. Ilham jelaskan dengan career prospek ini sebenarnya apakah jawatan yang boleh disandang oleh graduan program ini sekiranya pelajar tersebut memilih untuk berada di pengkhususan Advanced Material and Environmental Engineering Technology. Silakan Dr. Ilham. Selalunya apa yang bermain di minda ibu bapa dan anak-anak kita apabila lepas daripada SPM, mereka ni nak mencari satu bidang di mana mudah dapat kerja. Bila saya join grup FB Hala 7 lepas SPM tu, saya tahulah apa kehendak ibu bapa tu, dia nak tengok sama ada bidang yang diceburi tu nanti mudah tak mendapat pekerjaan selepas bergraduasi. So semua ingatlah kan sebelum ni bidang alam sekitar ni melanjutkan pelajaran dalam bidang alam sekitar dan melanjutkan pelajaran dalam bidang polimer tak glamour orang kata. Lepas tu peluang pekerjaan terhad. Lepas tu bergraduasi pula terpaksa tunggu lama baru dapat kerja. Saya nak perbetulkan perspektif ni. Kerana untuk pengetahuan adik-adik ibu bapa yang menonton FB Live pada malam ini, UniKL sendiri telah membuat statistik
berkenaan kebolehpasaran graduan kami. Pada tahun 2020 saja mencecah 100% graduan daripada specialization environment dan juga polymer mendapat pekerjaan di industri-industri dan juga multinational industry. Dan pekerjaan yang didapat tu pula sama pula dengan bidang yang dipelajari. Dan ada juga student-student graduan daripada Universiti Kuala Lumpur MySet ni mendapat pekerjaan semasa sesi praktikal dah di-offer pekerjaan oleh majikan. Kerana dia tengok prestasi pelajar semasa melakukan praktikal kan, belum graduasi dia dapat pekerjaan. Jadi untuk program advanced material di UniKL MySet ni nanti, adik-adik boleh ke industri pembuatan, manufacturing industry. Bolehlah jadi primary production executive, ataupun compounding supervisor, boleh jadi QA executive, quality executive, ataupun material analysis. Sebab di UniKL MySet antara kemahiran yang kita bagi selain pengendalian mesin, kita akan dedahkan pelajar-pelajar bagaimana untuk menganalisis sesuatu produk. Memang kita mempunyai alat yang orang kata alat yang sophisticated dan juga komprehensif lah untuk pengujian material-material daripada polymer produk. Dan untuk specialization yang kedua iaitu specialization environmental engineering technology. Ini memang tengah in sekarang. Even Department of Environment juga, DOE juga telah mewajibkan projek-projek EIE di Malaysia ni untuk ada seorang yang in charge, mestilah di dalam bidang environment. Mesti ada environmental officer untuk in charge any project related to EIA. So untuk projek untuk specialization environmental engineering technology ni, adik-adik boleh pergi ke mana-mana industri, boleh bekerja dalam Department of Environment, boleh bekerja di syarikat air, boleh menjadi QA executive juga boleh, boleh menjadi sebabkan ini adalah pengajian peringkat diploma kita tak boleh nak aim tinggi-tinggi lagi. Sebab itulah program ni dipartnerkan dengan program Bachelor Chemical Engineering Technology, sebab kita tak nak pelajar kita stop di peringkat diploma. Kita nak disambung ke peringkat yang lebih tinggi iaitu Bachelor. So untuk peringkat diploma ni memang tahapnya adalah tahap technician ataupun executive level. So ke mana-mana industri pun adik-adik pergi, adik-adik akan masuk ke industri itu sebagai juruteknik. Kalau di syarikat air sebagai juruteknik air lah, juruteknik untuk rawatan air lah. Kalau ke syarikat ke manufacturing ataupun pembuatan, industri pembuatan, adik-adik boleh melibatkan diri sebagai, adik-adik boleh menceburkan diri sebagai supervisor. Saya rasa setakat tu saja daripada saya, Dr. Azhari. Terima kasih Dr. Ilham. Baguslah survey tadi tu 100% under department environment dan polymer ni dapat kerja ya. Untung tu adik-adik sekalian jangan risau, insyaAllah joining profession insyaAllah ya. Tak perlu saya nak kupas detail, itu dah terbaik daripada Dr. Ilham. Kita tengok pula dari segi pengkhususan sustainable process engineering, apakah jawatan yang boleh disandang oleh karyawan tersebut? Silakan Dr. Razali. Terima kasih Dr. Azhari. So bila saya tengok pada komen-komen tadi, ada antaranya yang bertanya, so bila ada professional certification yang macam contohnya Integraph tu tadi ataupun software 3D modeling software tu tadi, apa sebenarnya kerja yang diorang boleh dapat bila ada additional certification yang macam tu kan? So apa antara jawatan yang berkaitan yang berkaitan dengan kita punya professional certification tu tadi ialah macam yang Dr. Ilham cakap tadi, tak boleh aim tinggi-tinggi lagi sebab kita baru diploma.
Okay, so habis dia diploma, okay, peringkat pekerjaan tu, jenis pekerjaan ialah sama ada technician, okay, technical staff, ataupun assistant engineer, okay, ataupun assistant engineer. Tetapi untuk yang design, okay, yang berkaitan dengan design ataupun modeling ni, dia berbeza sedikit. Okay, so kita panggil dia adalah trainer. Okay, so bila dipanggil sebagai trainer, okay, trainer ni kita tahulah, so bila ada satu company yang buat servicing untuk trade berkaitan dengan modeling ni, okay, so income trainer tu bukan sahaja daripada company tu, tetapi daripada job yang dia dapat, hasil dia bagi train pada orang. Okay, so menjawab soalan yang tadi itu ialah bila kita ada professional certification ataupun additional skill yang berkaitan dengan modeling itu tadi, so antara jawatan yang dapat diberikan ialah Plant 3D Software Trainer. Dan benda ni bukan saya buat-buat, bukan saya buat-buat. Bila saya search di dalam job street, career jet memang ada. Okay? Dan terjadi kepada pensyarah-pensyarah di UniKL juga. Okay, sebelum kita nak mengajar pelajar-pelajar, so pensyarah-pensyarah di UniKL Mindset perlu belajar dahulu. Okay? So kita perlu belajar daripada seorang trainer, yang mana trainer tu juga adalah seorang alumni UniKL Mindset. So dia dah grad lama dulu. Okay, so bila dia dah handal, dia ada sedikit knowledge tentang modeling software. Okay, selain daripada Intergraph, kita ada Aviva. So bila dia ada ada knowledge tentang Aviva, so bila dia masuk di company yang betul, okay, yang mana dia minatlah tentang designing, okay, so bila dia berkembangnya career dia, kerjaya dia, so dia menjadi trainer. So apa yang kami buat, kami panggil semula alumni ataupun student tu tadi, so panggil semula untuk mengajar pensyarah-pensyarah, supaya kami boleh mengajar pelajar-pelajar ni, pelajar yang baru semula. So nampak kat situ, okay, gaji trainer tu tadi, okay, dia adalah lepasan diploma saja. Dia adalah lepasan diploma saja, bukan degree. Even though dia adalah lepasan diploma, because of dia adalah trainer, so gaji dia, okay, okay, lebih kurang at par dengan pensyarah lah juga. Okay, disebabkan dia keep on giving training, so that's why gaji dia tinggi. Okay, so selain daripada itu sedikit menjawablah apakah jawatan yang boleh kita dapat daripada designing software itu tadi. Okay, so selain daripada itu, macam biasalah, kalau petroleum, kalau part yang berkaitan dengan chemical production, berkaitan dengan oleochemical, okay, so pekerjaan yang sesuai ialah macam tadi saya kata, assistant engineer, technical staff, dan juga executive. Okay, so antara jawatannya chemical production assistant engineer, okay, plating technician, plant assistant engineer, chemical production assistant, and even chemical sales and service technician. Okay, so itu antara jenis-jenis kerja yang boleh pelajar-pelajar dapatlah selepas habis bergraduasi. So industri-industri yang macam saya kata tadi itulah, selain daripada petroleum, ada juga oleochemical dan juga chemical production. Okay, so selain daripada situ, ada juga consultation dan juga servicing plant design tu tadi. Okay, so itu saja Dr. Azhari. Terima kasih Dr. Razali. Wah, ada nilai tambah kat situ ya. Ada professional certification. So adik-adik bukan setakat mengisi jawatan-jawatan yang sedia ada, mudah sebenarnya untuk adik-adik tambah dengan ada nilai tambah professional certification tu, kita boleh marketkan diri kita sebenarnya ya. Sangat-sangat bagus. Okey, untuk pengurus seterusnya, menarik ni, bioteknologi dan bioengineering. Macam mana jawatan yang boleh disandang oleh graduan lepasan sekiranya mereka memilih bioteknologi dan bioengineering. Puan Farah, silakan Puan Farah. Okey.
pelajar-pelajar yang graduate daripada program DCET ni sebenarnya macam yang Dr. Ilham cakap tadi, suka saya nak tambahkan juga, graduate yang memang kebolehpasaran dia sangat tinggi. Okay, sekurang-kurangnya 95% daripada yang graduate tu akan dapat kerja sebaik saja lepas tamat belajar. Maksudnya ada student kita yang masa ketika pun dah di offer dah. Sebab apa? Advantage-nya student ni adalah kita sediakan pelajar kita yang dah market ready. Okay? Maksudnya mereka ni sebab kita dah train mereka secara hands-on, jadi sebab dia sudah biasa gunakan peralatan yang ada di mindset sebenarnya adalah peralatan yang sama dengan yang industri. Kita tak semestinya tak model saya. Kita tak cakap model yang sama. Nanti kan ada pula tanya tapi kenapa model tak lah. Tapi basic equipment itu adalah apa yang digunakan di industri. Okay? Jadi bila dalam keadaan yang macam gitu, apa yang terjadi adalah pelajar ni dia mudah untuk adaptasi dengan dunia pekerjaan. Alright, so apa yang peluang pekerjaan? Okey, saya hilang sekejap ke tadi? Hilang sekejap puan. Alah, itulah line tak berapa pula bila orang termasuklah pekerjaan kan. Kat mana yang pelajar ni boleh masuk adalah banyak bidang, sebab dia start dengan engineering, dia start dengan chemical engineering dan basic engineering subjects. Okay? So dia boleh masuk ke mana-mana bidang kejuruteraan yang ada, mana-mana bidang kejuruteraan kimia. Tapi advantage-nya adalah bila mereka khususan ni, okay, dengan bidang proses dalam bidang energy tadi, dalam bidang bioengineering tadi. So mereka boleh pergi ke bidang-bidang yang begitu. Jadi dia ada macam sort of 2-in-1. Okay? So kalau dalam bidang bioteknologi, apa yang saya kata boleh masuk satunya dalam bidang pharmaceutical. Okay? Dalam pharmaceutical mereka tak semestinya menjadi of course mereka tak boleh menjadi pharmacy, mereka tak akan design the drugs. Okay? Tapi apa yang mereka adalah mereka dalam penghasilan. Okay? Satu adalah di dalam bidang manufacturing, penghasilan ubi. Dan satu lagi adalah apa yang diperlukan di industri adalah untuk memastikan kualiti sesuatu produk. Tak kira lah drugs, makanan, minuman, even hanger sekalipun dia jual air sekalipun sebelum dipasarkan pada pekerja dalam bidang jaminan kualiti, assurance dan quality control. Okay, so inilah apa yang pelajar kami boleh lakukan sebab mereka akan didedahkan dengan subjek kiat. Okay, jaminan kualiti itu adalah salah satu sangat penting. Okay, sebab kita tak nak produk yang kita beli sampai kat kita guna 1-2 hari hanger, sidai, semua helai dapat. So kita tak nak yang macam tu. So apa yang pelajar ataupun apa yang graduates ni buat adalah mereka memastikan mereka dah biasa dengan keadaan di makmal, mereka dah biasa melakukan banyak ujian, banyak kaji, banyak eksperimen di lab. So tu yang mereka akan apply, apabila mereka berada di ini. Okey, antara bidang-bidang lain juga ataupun pekerjaan lain yang mereka adalah mereka dalam analisis, dalam memastikan apa produk yang terbaru yang kita boleh hasilkan. Kita tak nak produk tu statik sepanjang masa. Contoh yang paling senang adalah McDonald's. Kita tak statik dengan Big Mac. Okay, saya ingat Big Mac itu daripada dia undergrad, tahun 90-an, tahun 2000 saya dah tua. Okay, so kita tak static dengan Big Mac. Okay, sekarang ni dah ada macam-macam produk, so that is product dan apa yang kita di dalam bidang kimia, dalam bidang chemical, kita akan sentiasa menghasilkan produk terbaru. So macam mana nak hasilkan produk terbaru ni adalah daripada banyak penyelidikan. Okay? Of course pelajar diploma tak berada dalam keadaan yang sangat sesuai penyelidikan, tapi mereka akan membantu
pendidik yang mana graduate maybe daripada PhD level, master level, bachelor level, hati yang mana terlibat dalam pendidikan, dan mereka ini akan menjadi pembantu-pembantu ataupun research ataupun pembantu ni penyelidik. Okay, so itu adalah antara bidang yang mereka boleh join daripada menjadi juruteknik, pembantu jurutera. So dia dalam bidang jaminan kualiti. Dan satu lagi saya rasa yang belum sebut adalah menjadi usahawan, di mana para pelajar mereka untuk menjadi usahawan. Okay, mereka ada subjek yang mereka belajar bagaimana untuk menjadi usahawan. So kalau pelajar ni dia tak nak bekerja dengan majikan, dia memang tak suka bekerja bawah orang, so dia boleh buat dia punya own business berdasarkan pengetahuan yang dia ada. Okay, so contoh dia dah belajar macam mana nak extract, dia nak dapatkan ekstrak dari tumbuh-tumbuhan, dan dia dah tahu apa kaedah untuk hasilkan sesuatu produk. Okay, contoh nak hasilkan produk kecantikan kulit, dia dah tahu dah cara macam tu. So dia boleh buat dia punya own business. Kalau dia hasilkan satu kilang dia sendiri pun sebab tak cukup modal, tapi dia dah tahu dah kaedah bagaimana kan tu. So dia tak ada masalah lah. Dia akan menjadi seorang usahawan yang berilmu. Setakat menjual tapi menggunakan ataupun just a matter of pasarkan produk, tapi dia tak ada ilmu, tak ada kegunaan, dia tak tahu pun macam mana nak terangkan kebaikan produk. Sebab kita nak kena educate masyarakat kita. Okay, so daripada saya. Terima kasih. Nampak sebenarnya bukan setakat bidang teknikal sahaja. Graduan itu berpeluang jadi usahawan. Okay, so UniKL Mindset, setahu saya rekod kebolehpasaran pelajar sangat tinggi ya. Betul Ilham pun cakap, Puan Fada pun cakap 95% plus. Dari Ilham tadi 100%. Graduan tamat program berjaya menempatkan diri dalam dunia pekerjaan. So calon-calon di luar sana yang sedang tengok live kita berapa, tak perlu risau insya-Allah dengan kurikulum yang didesain akan merubah pelajar macam tadi Puan Fada pun sebut, daripada orang selalu cakap kan, from zero to hero, pelajar biasa jadi hebat, great, masya-Allah jadi hebat. Saya rasa dengan penjelasan dari segi kursus, subjek ditawarkan, career prospek, kemudian peluang pekerjaan yang boleh diisi oleh para graduan, so calon-calon di luar sana bertambah semangat, membuka ruang, membuka minda, hilang celaru ni, menghilangkan semua minda. So pemilihan program di UniKL Mindset ni. So saya rasa Dr. Razali perlu terangkan sikitlah syarat-syarat untuk kemasukan program ini. Kita pun dah kesukukan masa dapat kerja ni, masa terlalu cemburu lah. Okey, Dr. Razali silakan syarat-syarat kemasukan. Okey, terima kasih Dr. Azhari. Betul, masa sangat mencemburui. Tadi tengok pukul 8, tahu-tahu dah 9.30. Okey. Alright, okay, so antara ramailah yang especially parents dan juga lepasan-lepasan SPM, dia nak tahu apa sebenarnya entry requirement ataupun syarat kelayakan untuk masuk ke Diploma in Chemical Engineering Technology. Okay, so antara kita memberi peluang kepada pelajar-pelajar dari pelbagai golongan, okay, daripada pelbagai peringkat especially result result SPM. Okay. Jadi untuk pelajar-pelajar lepas SPM, jangan risau, kita kalau boleh kita meminimumkan tetapi terjagalah kualitinya. Okay. So syarat asas untuk kemasukan ialah bagi lepasan SPM sekadar 2 subjek yang kredit. Okay. 2 subjek kredit iaitu mathematics dan juga natural sciences ataupun technical based subject. Okay, maksud kredit ialah C dan ke atas. Okay, so bila saya scroll tadi saya tengok ada juga yang bertanya, kalau pelajar-pelajar bukan daripada pelajar science stream ataupun science tulen, okay, boleh ke tak masuk ke dalam boleh tak masuk ke program ini? Jawapannya ialah boleh. Sebab apa? Bila kita tengok kepada entry requirement, okay, subjek yang diperlukan kredit, okay, mathematics dan juga natural sciences. Kalau dia belajar science, okay, science yang biasa tu, ya boleh masuk ke ke dalam program ni lah, okay, boleh join.
So selain daripada lepasan SPM, boleh juga lepasan sijil, okay? Sijil yang berakreditasi lah, certificate in engineering, engineering technology, technical dan juga Malaysian Skills Certificate, okay? SKM, okay? Sijil kemahiran Malaysia pangkat 3, level 3 lah, level 3 dengan PT3, okay? So jangan risau. Yang sains tulen memang boleh masuk dan bukan sains tulen pun memang boleh masuk juga. Okay? So saya bukan buat cerita, memang yang sebelum ni pun memang ada pelajar-pelajar yang masuk bukan daripada background sains tulen. Dan saya sendiri mengajar juga pelajar-pelajar ni. Not bad, okay? Bolehlah, bukanlah bolehlah maksudnya bolehlah result je tu. Tetapi memang diorang boleh bawa. Okay, memang diorang boleh belajar walaupun diorang tak ambil kimia, fizik di peringkat sekolah menengah, tetapi bila dia masuk ambil diploma memang boleh, memang diorang boleh belajar. Okay, dan ada juga yang cemerlang, okay? Ada juga yang cemerlang. Saya tak buat cerita, memang memang perkara ni berlaku. Okay, jadi itu antara syarat kemasukan. Okay, Dr. Azhari. Terima kasih Dr. Ghazali. Itu dah membuka minda, hilang satu kerisauan pelajar. Sebenarnya pelajar ni duk risau boleh ke bawa chemical engineering ni, bidang-bidang pengkhususan yang diterangkan tadi tu sebenarnya boleh, dengan bantuan daripada academic advisor dia, pensyarah berpengalaman, digital teori, hands-onnya pelajar ni, insyaAllah berjaya, insyaAllah sekiranya join program, insyaAllah kebiasaannya pelajar insyaAllah berjaya berkat usaha doa kita, insyaAllah sama-sama berjaya. Satu lagi kerisauan di pihak ibu bapa ni, pelajar ni dia duk risau nak belajar, dah diterangkan tadi, ni ibu bapa pula dia risau pembiayaan pengajian. Bagi program macam ini ada ke bantuan kewangan, pinjaman siswa ke apa ke? Ada ke? Boleh Puan Farah jelaskan? Silakan Puan Farah. Okey, ni memang satu benda yang paling risau. Sebab tu saya nak tambah juga, takut sangat kan ramai yang chemical engineering ni tak macam dia ambil clearing ni. Satu lagi yang best ni mindset ni, lecturer baik. Kita takkan juga dekat tempat lain lecturer yang duduk sendiri dengan students, tapi dekat ini kita mindset macam tu. We have that kind of culture. Okay, so sebab tu macam student yang daripada aliran bukan sains tu pun mereka boleh excel sebab kita ajar mereka sampai one-to-one session untuk yang tak faham, sebab nak pelajar ni kena cemerlang. Alright, so back to mengenai pembiayaan pembelajaran. Okay, yang ramai nampak adalah bila kita nak sambung belajar, kita akan ambil PTPTN loans. Bukan PTPTN saja yang ada di Malaysia, ada banyak lagi scholarship, kita ada banyak lagi demersiwa, pembiayaan yang lain. Ada setengah gunakan zakat, zakat ataupun wang pendahuluan daripada Baitul Mal untuk pembiayaan pelajaran. Lagi yang saya nak tambah adalah pada unit KL sendiri kita ada pinjaman daripada MARA, pinjaman pelajaran daripada MARA. So macam mana nak mohon, sebabnya unit KL ni pelajar mendapat pinjaman daripada MARA adalah kerana unit KL ni sebenarnya adalah anak milik ataupun anak syarikat MARA. Jadi prioriti kepada pelajar unit KL untuk mendapatkan loan MARA ni. Macam mana nak? Kita ada dua jenis loan, ataupun pinjaman pelajaran boleh, iaitu pinjaman penuh, dan satu lagi adalah pinjaman separuh ataupun partial saja. Pinjaman penuh itu bermaksud pelajar yang layak akan mendapat pinjaman untuk menyelesaikan yuran pengajian. Yuran pengajian di setiap semester 1 sampai tamat. Macam di CET kita ada 6 semester. Sorry. 1, 2, 3, 4 lebih kurang 6 semester, 2 tahun setengah. So yuran di setiap semester itu akan diselesaikan, dan yang bestnya adalah pelajar akan dapat juga wang saku ataupun kita panggil wang sara hidup. So setiap bulan dia ada dia punya own pocket money. Jadi ibu dan ayah insyaAllah tak perlu risau, cukup perbelanjaan kat pandai berjimat. Wang saku itu sebenarnya lebih kurang 500 ke 600 bulan, dan waktu semester break pun mereka dapat juga wang saku tu. So apa yang syarat yang melayakkan pelajar untuk dapat pinjaman penuh ini adalah
pendapatan ibu bapa, kalau kedua ibu bapa bekerja ataupun salah seorang saja yang bekerja, sebulan mestilah di bawah RM12,000. So untuk sebulan di bawah RM12,000. Tapi macam mana pula ada pelakon yang cakap ataupun ada pelakon bahkan pelajar yang cakap dia kata tapi jumlah gaji mak dengan ayah saya lebih daripada RM12,000. Tapi kami ni ada ramai adik-beradik. Kami ada sampai 7 adik-beradik dan tanggungan mak ayah agak tinggi. Tak apa, Mara ni dia akan tengok pula pendapatan bercukai tahunan. So nanti kena check balik dekat dalam income tax yang kita isi every year tu, yearly tu, berapakah pendapatan bercukai tuan-tuan atau puan-puan. Kalau di bawah RM150,000, maka anak tuan-puan yang mahu melanjutkan pelajaran ke UniKL atau ke program DCET khususnya layak mendapat pinjaman penuh, iaitu pinjaman untuk yuran dan juga allowance sara hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pinjaman sebahagian. Pinjaman sebahagian ini diberikan kepada pelajar daripada keluarga atau daripada ibu bapa yang pendapatan bulanannya adalah melebihi RM12,000. Itu RM12,001 hingga RM20,000. So pelajar ini akan mendapat pinjaman untuk bayaran yuran sahaja. Jadi tak ada that pocket money yang RM500 ke RM600 tu. Ataupun kita akan tengok juga pendapatan bercukai dari RM150,000 sehingga RM250,000. Itu syarat untuk mendapatkan kelayakan pinjaman. Lepas tu orang akan tanya pula, belajar kat UniKL ni mahal, sebab ini swasta. Yuran mahal, yuran tinggi. Macam mana pula tu, nanti bila pinjam memang akan jadi mahal, akan jadi tinggi. Saya bagi contoh lah ya. Kira-kira lebih kurang bila dah total up kurang pengajian dengan ataupun allowance yang dapat setiap bulan tu, jumlah riba akan menjadi lebih kurang RM50,000. So bila dah dengar loan awal masa buat diploma saja, graduate di 18 habis tamat umur 21 dah RM50,000 dah. Ya Allah, Masya Allah, macam mana ni nak bayar hutang banyak dah ni. Nak beli kereta lagi, lepas tu nak di rumah lagi kan, lagi nak bayar. Tak, sebenarnya bila adik-adik buat loan dengan Mara ni takkan bayar sepenuh. Akan bayar penuh macam tu. Sebab kalau dilihat Mara sebenarnya dia bagi pinjaman ni adalah bayarannya cuma mengikut percentage, mengikut CGPA, mengikut kelulusan adik-adik waktu tamat pelajaran. Contoh ya, adik-adik grade dengan pointer 3.5 ke 4, CGPA 3.5 ke 4. This is a very excellent student. So mereka cuma perlu bayar kepada lebih kurang 500% saja. So cuba kalkulate daripada RM5,000 tadi, berapa yang nak kena bayar untuk 15%. Saya bagi contoh lah, kalau kata dapat pengurangan jadi 10%, cuma RM50,000 cuma RM5 saja kan. Kalau RM15 sikit saja lagi. Nanti kan ada pula yang cakap, tapi saya tak pandai, saya rasa saya tak mampu ataupun saya tak boleh dapat pointer setinggi itu. Pointer saya akan berada di kelas pertengahan. Kalau pointer 3 ke 3.9, adik-adik cuma perlu bayar sebanyak 20 je. 20% only daripada loan. Ataupun kalau lower than that, cuma perlu bayar 25% suku sahaja daripada yang dipinjam tu, dan ditambahan tanpa interest, tanpa bayar cukai. So kalau you pinjam RM50,000, maksudnya sebanyak itu sajalah yang akan dikira untuk dibayar balik semula selepas ditolak, daripada percentage ataupun pengurangan yang diberi. Alright, itu satu. Dan satu lagi saya nak makluman juga so, faham sebenarnya dia faham dulu lagi, tapi saya rasa yang tak tahu. Dengan satu lagi kemudahan yang diberikan oleh Mara, pelajar-pelajar Furani adalah mak bapak saya faham, mak bapak yang akan pening kepala bila anak nak mula sambung belajar, especially anak sulung. Ada adik-adik lagi ramai kat rumah. So nak kena ada sedikit wang preparation money untuk nak bayar yuran. Even kalau yuran tu RM500, kalau tak ada tu tak adalah. So macam mana? Kat mana dia cari duit ni nak bayar yuran RM500?
kalau kata nak kena hantar anak-anak tu ke kampus tersebut, travel lagi, makan minum, nak kena beli baru untuk anak, ataupun nak kena beli laptop. Okay, contohnya sekarang tak perlu travel sebab sekarang online kan, tak perlu travel, perlukan laptop okay, untuk nak study mana ni kan nak berebut lagi adik tak boleh, we cannot afford to do that. So Mara bagi satu lagi skim, itu kita panggil Puan Mara, di mana pelajar ada kumpulan pendapatan ibu bapa RM6,000 dan ke bawah, mereka layak untuk memohon pendahuluan, di mana jumlah bantuan ikan pinjaman yang diberikan adalah antara RM1,000 ke RM2,000. So insyaAllah dah boleh selesai masalah untuk yuran pendaftaran dan juga masalah untuk nak beli komputer atau mungkin nak pasang wifi di rumah. Okay, lepas tu nanti tanya pula, lepas dah dapat ya ke, kami tak mampu, kami tak afford. Okay, ada yang kena buang kerja, dipotong gaji sebagainya. Okay, tak, okay, jumlah yang dipinjam ataupun yang dapat daripada pendahuluan itu tadi akan dicampur dengan loan pelajaran tadi, pinjaman pelajaran. So adik yang anak yang tamat belajar itu akan bayar jumlah daripada pendahuluan dan dicampur dengan juga pinjaman pelajaran tadi. So insyaAllah tak ada masalah, okay, untuk sambung belajar. Okay, ada jalannya. Okay, di mana ada mahu tu adalah jalan dia, insyaAllah. Okay. Terima kasih Puan Farah. Hilang selalu ibu bapa, hilang selalu calon-calon, bakal calon-calon yang akan masuk, insyaAllah hilang selalu, insyaAllah dengan pendengar tersebut. Okey, jadi apa lagi? Dan tunggu calon-calon kat luar sana yang tengah tengok ni, ibu bapa yang tengah tengok live kita, buat pilihan yang tepat untuk masa depan anda dan juga anak anda. Okey, sebelum ni mungkin kita boleh beri sedikit pesanan untuk calon-calon kat luar sana sebelum kita akhiri video ini. Okey, jadi kalau untuk beri pesanan terakhir untuk calon-calon luar sana. Terima kasih Dr. Azhari. Okey, pesanan terakhir saya kena bagi amanat terakhir lah untuk FB Live pada malam ni. Okey, dapat saya orang kata simpulkan lah untuk program Diploma Chemical Engineering Technology dengan 4 specialization yang di-offer ni di UniKL MindSet Alor Gajah Melaka ni, ia boleh memenuhi kerjaya chemical engineering di mana-mana. Okey, terkait engineering di daratan, di lautan dan juga di langit tinggi. Okey, dengan orang kata benefit yang bakal pelajar akan dapat, iaitu pinjaman boleh ubah daripada Mara sebagai memandangkan kami di UniKL ni adalah merupakan sebuah institusi di bawah Majlis Amanah Rakyat Mara. Okey, UniKL MindSet ni untuk program DCET juga, saya ulang semula, ia merupakan program selama 2.5 tahun, 5 semester. Okey, termasuk intra ni adalah merupakan practical session selama 4 bulan di industri. Okey, so 2.5 tahun ni lengkap dengan practical di industri. Keluar dia dah dapat diploma. Okey, so 4 specialization yang ditawarkan iaitu Sustainable Process Engineering, Environmental Engineering Technology and Sustainability, Biotechnology and Bioengineering dan juga Advanced Material. Okay. Berkenaan dengan apa yang Madam Farah katakan tadi, bahawa student-student hari ini memang sangat berminat nak menceburkan diri dalam bisnes. Betul, saya sangat sokong point itu. Okay. Kalau kita tengok alumni daripada Universiti Kuala Lumpur MindSet ni, dia telah didedahkan dengan ilmu-ilmu keusahawanan. Okay, selain daripada itu, sepanjang tempoh pengajian juga, pelajar akan diajar dan disarankan untuk membuka syarikat sendiri dan berdaftar di SSM. Dan ada sesetengah alumni di UniKL MindSet ni telah pun mempunyai kilang dan bisnesnya sendiri. Okey, inilah merupakan kualiti graduan yang kita mahukan, yang kita desainkan. Okey, graduan yang ada inisiatif untuk membina kerjaya sendiri dengan ilmu-ilmu yang dia perolehi di UniKL MindSet. Okey, selain daripada itu, latihan dan bantuan keuangan juga akan ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk menjadi
usahawan. Okey, so saranan saya kepada adik-adik, mungkin ada adik-adik daripada sekolah-sekolah vocational, adik-adik daripada GIAT MARA, ILP, ingin menceburkan diri dalam chemical engineering technology, datanglah, dan masih tercari-cari kat mana aku nak menyambung pengajian dalam chemical engineering technology. Ada cita-cita terpendam kat dalam hati ni nak jadi engineer. Tapi tercari-cari lagi tempat. Datanglah ke ini, ke Mindset. 2-3 hari lagi, keputusan UPU akan keluar. Mungkin ada kekecewaan di situ, dapat pula penempatan yang jauh daripada rumah, luar daripada Melaka. Nak juga stay di Melaka, datanglah ke UniKL Mindset untuk menyambung pengajian dalam program Diploma Chemical Engineering Technology kami. Jadikan UniKL Mindset ni tempat untuk adik-adik membina impian untuk menjadi seorang bakal jurutera pada masa hadapan. Terima kasih Dr. Azhari. Back to you. Terima kasih kepada Encik Ilham. Kita dah penghujung program ni. Terima kasih saya ucapkan kepada panel malam ni. Terima kasih juga kepada anda semua yang setia menonton UniKL Live hingga tamat sesi. Diharap anda semua dapat ikuti kami di Universiti Kuala Lumpur Mindset FB page, Universiti Kuala Lumpur Mindset FB page saya ulang, dan UniKL Mindset Official di IG dan Twitter. UniKL Mindset Official di IG dan Twitter. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tekan button WhatsApp di FB UniKL Mindset page. Boleh terus bertanya apa-apa program ke macam mana secara detail, boleh tanya insyaAllah. Sesi Q&A tadi sudah dijawab sedikit oleh adik panel kita, beberapa soalan sudah dijawab. Yang selebihnya kita tak sempat nak jawab, sesi dah terlebih masa sikit. Kita minta maaf, insyaAllah selepas ini ahli panel kita akan jawab. Jadi teruskan ikut kita punya FB page ya. So selebihnya insyaAllah saya tinggalkan satu pantun kalau ada biasa ni, kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita bertemu lagi. Hingga jumpa lagi di sesi live akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.